Okay, test. Dengar semua. Okay, tak dengar je. Test. Dengar. Okay. Dengar Okay, Assalamualaikum semua. Semua dah hadir ni. Kalau ikutkan ni, semua dah 38 orang. Jadi, oh lambat baru jawab salam. Oh, ada terlebih ni sampai 40. Oh, kita ada mekanik, kita ada 45. Jadi ada lagi 6 orang, 5 orang, 6 orang lagi. Okay, tapi kita akan start terus, tak tunggu. Okay. Boleh offkan video Saya nak mulakan kelas. Okay, saya lagi kejap. Saya akan ambil attendance. Saya akan proceed dulu dengan kita punya topik. Okay, baik. Itu kita dah sebahagian lah beberapa page tentang topik satu. Boleh dengar ke lambat? Okay, nak jawab tu boleh onkan mic sekejap, kemudian tutup balik. Boleh? Minta respon sekejap. Clear tak saya cakap ataupun lambat? Boleh? Okey. Lekat. Alamak, hai. Kenapa pula lekat ni? Good connection, good. Okey, cuba saya cakap perlahan-lahan Saya akan cakap perlahan-lahan dan jangan terlalu fokus kepada apa yang saya cakap, fokus kepada apa yang ada dalam dekat skrin, okey. Kalau tak clear, fokus pada skrin. Okay, ini kita dah pergi minggu lepas. Slide-slide yang kita dah dah sentuh minggu lepas. Okay. Setiap loading yang digunakan pada structure, ada internal forces yang dalam structure dulu yang akan melawan kepada external forces. So, forces ni ada dua, internal forces dan juga external forces. Okay. External forces adalah force yang dikenakan pada structure dan internal forces adalah daya dalaman yang melawan kepada external forces tu tadi, yang memastikan dia stable. Internal forces is equal to external forces ataupun sebaliknya lah, external forces is equal to internal forces yang menjadikan satu-satu structure tu stable. Ada lagi forces yang lain, iaitu tension. Tension ni kita tarik dan compression ni kita tekan. Sama juga bila kita tekan ke dalam structure tu, beam contohnya ataupun rod ataupun apa-apa benda yang kita tekan daripada luar ni, satu rod yang ditekan tangan, ditekan ke dalam. So daya tekanan tu tadi adalah external forces yang dikenakan pada rod. Dan dalam rod ni ada internal forces yang melawan kepada external forces yang tekanan daripada tangan tadi. Internal forces tak dirukis dengan arrow kat sini. Arrow ni menggambarkan external forces yang dikenakan pada rod. Tension pula adalah objek ni ataupun structure ni ditarik. Ditarik keluar. Tarik keluar. Bila tarik keluar, berlaku tension pada rod ataupun objek kat sini. Tarik itu tadi adalah external forces. Ditarik keluar. Tu arrow ni menggambarkan
external forces. Okay. Apa yang berlaku kepada road adalah internal forces yang melawan kepada external forces tadi. Internal forces dia akan, arrow dia akan ke dalam. Okay. External forces keluar, internal forces dia akan ke dalam. Okay. Internal forces dia akan ke dalam. Okay. Berbeza dengan yang ni, external forces ke dalam, internal forces keluar. Okay. Shear force. Okay. Bending force. Apa dia shear force? Apa dia bending force? Shear ni satu objek yang dia failure dia atas dan bawah macam ni. Contoh shear. Okay. Ini shear. Dan satu ke atas, satu ke bawah. Dia patah. Dia patah. Satu turun, satu lagi still maintain dekat position dia. Okay. Yang sebelah kiri ni maintain in its position. While yang the right objek kat sini dia jatuh ke bawah. So dia sebenarnya asalnya satu objek, okay, one object, but dia failure dekat tengah-tengah. So dekat tengah-tengah ni berlaku shear, okay, yang menyebabkan dia patah, okay, dia patah. Shear forces. Shear forces ni daya yang kalau objek ni melintang, so shear tu adalah menegak. Okay. Objek melintang, shear adalah dia setentang dengan objek yang dikenakan tadi, yang menanggung beban dia. Okey, kalau rasuk, contoh ni rasuk, so beban dia daripada atas. Okey, kalau tiang, beban dia daripada tepi. Okey, beban dia daripada tepi. Okey, ni contoh untuk rasuk, beban daripada atas, dia berlaku shear. Objek ni patah pada mana-mana bahagian. Okey, biasanya shear ni berlaku antara joint. Okey, antara tiang dengan rasuk. So dekat tepi tu kadang-kadang ada nampak crack. Dia ataupun dia drop, dia jatuh sikit. So itu menunjukkan objek tu berlaku shear pada joint. Okey. Jarang shear ni berlaku pada tengah rasuk. Okey. Pada tengah rasuk, failure adalah biasanya bending. Okay, berlaku bending pada rasuk. So crack pada tengah-tengah rasuk tu adalah bending, disebabkan oleh bending. Kalau di tepi antara beam, antara rasuk dengan tiang, okay, antara rasuk dengan tiang berlaku failure, itu maksudnya failure dia adalah failure shear. Kalau di tengah-tengah rasuk, di tengah-tengah beam berlaku failure, berlaku crack, itu maksudnya failure dia adalah failure bending. Okay, disebabkan oleh bending. Okay, ini contoh bending. Okay, bending force. Apa yang berlaku pada rasuk apabila dikenakan force? Okay, katakan force daripada atas. Okay, ini contoh figure 1.1.2.3 positive bending moment concave curve. Okay, ini contoh beam yang dikenakan load daripada atas. Okay, load daripada atas ke bawah. So, apa yang berlaku pada beam? Dia akan melendut ke bawah. Okay, melendut ke bawah. Kita mungkin tak dapat tengok ni pada beam konkrit, pada beam besi. Okay. Tapi sebenarnya bending ni berlaku cuma dalam julat yang kecil. Berapa mm saja, 1 mm ataupun 2 mm, mungkin 5 mm ataupun 20 mm macam tu je. Jadi bila satu rasuk tu yang besar tu, kalau 20 mm ataupun 2 cm ni kita tak nampak sangat dia punya bending. Tapi bending ini berlaku. Okay, bending ini berlaku. Okay, bila kita nak lukis, kita lukislah ada bending untuk menampakkan dia bending. Pada asalnya kalau kita tengok pada rasuk-rasuk bangunan, dia tak nampak macam bending pun. Tapi sebenarnya ada bending, cuma sikit. Okay. Figure 1.1.2.3, negative bending moment convex curve. Okay. Ini contoh untuk load daripada bawah ke atas. Load melonjak ke atas di tengah-tengah. Ataupun kat sini ada pit, ada support. Okay. Ada tiang ke apa kat tengah-tengah ni. Load daripada tepi dua, kiri kanan. Okay. So, bending dia adalah bending negatif. Okay.
ke atas. Bending negatif ke atas. Okay. Sama juga kalau konkrit ke besi, kita jarang dapat lihat dia punya bending secara mata kasar. Okay. Hakikatnya, realitinya dia ada bending, cuma dia punya kadar dia punya bending tu sikit. Okay. Yang kita tak nampak. Okay. Bila kita nak lukis, so kita lukis dia bending lah. Supaya nampak dalam lukisan kita dia bending. Okay. Okay. Ini represent by pin. Ataupun encel. Okay, kalau kita letak encel, dia tak jadilah bending, dia akan terus straight ataupun akan terus ke bawah, dia akan jadi tanda V ataupun ke atas. Okay, ni torsion. Okay. Torsion kita tak cover lah dalam kita punya syllabus of calculation syllabus untuk torsion kita tak cover, but the theory kita cover, dia punya teori saja. Okay. But calculation for torsion is much complicated. Okay. Itu untuk peringkat master kita boleh belajar. Kamu boleh belajar nanti tentang torsion ni, macam mana dia punya calculation dia. Okay. Sebab dia calculated, complicated. Okay. Susah untuk kita belajar torsion untuk peringkat kamu ni. So, but teori kita belajar. Apa dia torsion? Torsion ni adalah twist. Okay. Satu objek kita twist. Okay. Kita pusingkan dia. Okay. Ibarat macam kita nak pusingkan penutup botol. Tapi penutup botol tu boleh buka. Cuba kamu twistkan kamu punya pembaris. Okay. Inilah yang akan berlaku. Torsion. Okay. Torsion force to twist a material by turning the end in opposite direction. Okay. Torsion strength measures the large torsion force. The large torsion force the material can withstand and still spring back to its original shape. Okay. Boleh balik kepada asal. Okay. Kita twist balik pada asal. Macam baris kamu pusing sikit, twist sikit dan kamu lepaskan, pembaris tu masih kembali pada asal. Okay. Ini torsion lah. Keadaan torsion. Okay. Gravity force. Kamu mungkin dah belajar dalam masa sekolah menengah ke apa tu gravity. Gravity. Kamu belajar dalam matematik, gravity ni dia ada unit dia. Okay. Gravity, unit untuk gravity dia dalam pecutan. Okay. Dia punya unit dia dalam pecutan. 9.81 meter per second kuasa 2. Okay. Meter per second kuasa 2. Apa dia gravity? Gravity force adalah mass untuk force, kalau kita nak dapatkan force, mass kita darabkan dengan force of gravity. Okay, mass kita darabkan dengan gravity. Kamu akan dapat dalam force. Force tu kilonewton. Kalau kita tengok sini, mass adalah kilogram. Okay, mass kilogram. Force of gravity, okay, unit dia adalah meter per second kuasa 2. Okay, meter per kilogram untuk mass, meter per second kuasa 2 untuk force of gravity. Okay, kilogram meter per second kuasa negatif 2 ni adalah boleh diwakili dengan Newton. Okay, Newton. Newton ni unit untuk force. Okay, Newton adalah unit untuk force. Nanti kita akan banyak gunakan unit Newton, kilonewton, meganewton. Okay, so semua adalah unit untuk force lah. Okay, unit untuk force. Okay, yang seterusnya adalah pressure. Tadi force adalah daya dalam unit Newton. Okay, sekarang ni pressure. Pressure adalah, okay, tadi force. Pressure ni ada satu area yang kita kenakan force. So, pressure force per area. Okay. Pressure adalah force F over area. F over A. Okay. Dan unit dia tadi force, unit untuk force adalah Newton. Unit untuk area adalah meter square. Okay.
Jadi unit untuk pressure adalah Newton per meter square. Okay. Force over area. Force yang dikenakan pada area. So force ni berapa unit dia. Area ni berapa area untuk permukaan atas ni. Okay. Okay. Force tadi bahagikan dengan jumlah area ni. Kamu akan dapat unit untuk pressure. Dan unit dia adalah Newton per meter square. Okay. Tak kira lah bentuk area dia petak ke, bulat ke. Yang penting kamu dapatkan dia punya unit untuk force. Dan juga kamu dapatkan berapa nilai untuk area. Okay. Dan guna unit Newton per meter square. Okay. Force Newton. Pressure Newton per meter square. Okay. Yang ketiga adalah reaction. Apa dia reaction? Okay. Saya dah cerita sebelum ni, bila ada external forces, akan ada internal forces. Okay. Contoh kat sini, yang ada kat skrin ni, ini kamu ibaratkan macam lantai. Okay. Ini macam lantai. Okay. Kemudian atas lantai ni ada macam guli ataupun bola. Okay. Ataupun objek lah yang warna bulat. Bola bowling ke apa ke, yang penting bulat macam ni. Okay. Objek ni, bola besi ke, guli ke apa, objek ni semua ada berat. Okay. Ada berat. Berat tu memberikan force. Okay. Berat tadi dalam kilogram. Kita dapatkan dalam Newton. Nak buat macam mana? Kita darabkan dengan graviti. Katakan 5 kilo. 5 kilo darabkan dengan 9.81. Kamu akan dapat dalam unit Newton lah. Okay. Dapat dalam unit Newton. Unit Newton tu berapa berat tadi darabkan dengan graviti. Itu dalam sekarang ni dalam unit Newton. Itu adalah external forces. Okay. Berat bola ni katakan 5 kilo. Okay. Darabkan dengan 10. So ada dalam 5 lebih kurang 50 kilo Newton. 50 Newton. 50 Newton tu adalah object force. Ataupun kita dalam pembelajaran kita ni kita panggil dia external lah. Beban. Load daripada luar. Load yang daripada luar. Okay. Force. External forces. Okay. Bila dia kena pada lantai bangunan ni. Okay, lantai bangunan ni akan respon. Dia akan respon reaction. Okay, dia akan respon reaction. Jumlah yang sama yang dikenakan kepada dia, katakan 50 Newton tadi, so reaction akan memberi respon 50 Newton juga. Okay. Jadi objek ni, keadaan ni equilibrium, kita panggil dia, stable. Melainkan objek ni dikenakan 50 Newton, kemudian lantai ni crack. So maksudnya reaction tu tak dapat tanggung load external forces. Internal forces tak dapat tanggung external forces. Okay. Selagi dia dapat tanggung, dia akan bagi nilai yang sama. Okay. Dia takkan bagi nilai yang lebih. Okay. Kalau dia bagi nilai kurang, dia akan failure lah. Okay. Kalau reaction ni dia tak dapat tanggung, dia akan failure. Okay. Kalau dia dapat tanggung, dia akan bagi nilai yang sama macam ni. Okay. Bila dapat bagi nilai macam ni, kita panggil dia equilibrium. Okay. External forces, okay, external forces yang diwakili oleh F ni equal to reaction ataupun internal forces. Okay. External forces equal to internal forces. Okay. Structure in civil engineering. Okay. Ini simple structure. Ada footing. Okay, kat depan kamu ni ada footing. Ada kolom, ada tiang, kolom. Kemudian ada rasuk. Okay, ada rasuk. Okay, footing, kolom, rasuk. Ini simple structure lah. Simple structure. Okay, perhatikan pada rasuk ada ditulis kat sini live load dan dead load. Okay, ada live load, ada dead load. Okay.
Apa dia live load? Okay. Hello? Ya, kenapa tu? Okay, ada live load, ada dead load. Okay, structure, footing, column, beam. Kita nak fokus dekat beam. Okay. Kita nak fokus dekat beam. The live load, dead load. Apa dia dead load? Dead load ni beban mati. Live load adalah beban hidup. Okay. Ataupun variable load. Okay. Kalau dead load ni beban mati ataupun permanent load. Okay. Kita panggil dia dead load, permanent load. Okay. Kalau live load ni kita panggil live load ataupun variable load. Okay. Sama, merujuk kepada benda yang sama. Okay, dead load ni contohnya macam berat beam ni sendiri. Okay. Berat beam ni sendiri ada berat. So, berat beam ni adalah dead load. Okay. Live load ni pula macam mana? Live load ni adalah benda yang kita boleh letak, kita boleh ubah. Pindahkan dia. Letak hari ni, esok, hari ni letak, esok pindahkan. Okay. Hari ni kita letak meja, bersusun kita letak meja sepanjang beam ni. Okay. Tapi esok tiba-tiba kita alihkan meja tu. Itu adalah live load lah. Okay. Itu adalah contoh untuk live load. Okay, seterusnya kita nak kenal apa tu roller, apa itu pin, apa itu fixed support. Okay, ada 3 jenis support. Yang pertama adalah roller. Okay, apa dia roller? Roller ni kamu ibaratkan satu rod warna bulat panjang. Ni nampak macam bola kan? Tak, sebenarnya benda ni adalah roller panjang. Okay, dia macam apa? Batang besi ataupun batang penyapu yang bulat. Okay, kamu letak bawah ni semanjang, kemudian kamu letakkan beam atas dia. Okay, kamu letakkan beam atas dia. So roller ni akan menanggung beam. Okay, akan menanggung beam. Beam ni tadi memberikan load kepada roller. Okay, load tu kita kata dia sebagai external force lah. Okay, load tu adalah external forces. Dan bila ada external forces, ada internal forces. Okay, beam ni dikenakan pada roller. So secara menegak, atas ke bawah. Atas ke bawah. So internal forces juga yang melawan kepada berat external forces tadi. Ada satu internal forces yang kita namakan dia RA. Okay, RA ni adalah internal forces. Okay, ni katakan actual object. Ini yang kita dah lukis dia punya diagram. Okay, ada beam. Okay, beam ni lah maksudnya. Beam yang atas ni. Okay. Okay. Beam yang atas ni diwakili oleh satu beam yang kita dah kecilkan sikit macam ni. Ini beam yang atas ya. Roller ni diwakili oleh objek yang segitiga ni. Okey, kemudian ada bulat-bulat 3 kat bawah ni. Ini adalah roller. Okey, ini adalah diagram untuk roller. Okey, ataupun kamu boleh buat roller macam bulat macam ni juga kat bawah ni pun samalah. Okey, jadi objek yang atas, beam yang atas ni memberikan load kepada roller. Kemudian daripada roller ni sendiri akan melawan load daripada atas tadi. Okey. Melawan load daripada atas ni. Satu arah sahaja. Sebab apa? Kalau kamu tekan kiri ke kanan, roller ni akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia tak melawan. Okey. Objek ni contohnya kalau kereta, kamu tolak dia dari depan, tolak ke belakang, dia akan bergerak ke belakang. Tolak daripada belakang, dia akan bergerak ke depan. Tolak daripada depan, dia akan bergerak ke belakang. So tak ada daya yang melawan dia. Cuba kamu tolak daripada kereta ni, kamu tolak daripada atas. Boleh tak?
Okay, imagine yang tu. Kamu tolak dari depan, dia bergerak ke belakang. Okay, maksudnya tak ada daya yang melawan kamu. Okay, kamu tolak daripada belakang, dia bergerak ke depan. Tak ada daya melawan kamu. Okay, tapi kamu tolak daripada atas ke bawah. Kereta tu dah tak boleh pergi. Sebabnya bawah tu ada tanah. Okay, tanah tu memberikan internal forces kepada daya yang kamu tekan tadi. Okay, daya yang kamu tekan tadi tu adalah, sekarang ni kamu ibaratkan dia sebagai RA. Okay, RA. Pin or hinge support. Okay, pin ni kamu boleh imagine dia sebagai engsel. Okay, engsel. Okay, ini objek, kamu ikat dia. Okay, kemudian kamu pegang mati dia. Dia tak ada roller kat bawah. So, dia tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay. Dia tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay. Ini ialah ibaratnya kereta yang kamu tarik handbrake. Kamu tarik handbrake. Kereta yang kamu tarik handbrake, dia tak boleh bergerak. Sebab roller dia tu roller mati. Dia tak ada roller lah. Ataupun kita kata dia tak ada roller. Dia tak boleh bergerak ke kiri, ke kanan, atas ke bawah, tambahkan lagi. Okay. Dia memang tak boleh gerak lah. Sama macam roller, dia tak boleh gerak atas dan bawah. Pin pun tak boleh bergerak atas dan bawah. Plus, dia tak boleh bergerak kiri dan kanan pun. Okay. Jadi, dia memberikan seperti roller tadi, daya internal forces daripada bawah ke atas. Okay. Dia memberikan internal forces daripada bawah ke atas ni, yang diwakili oleh RAY. Dia juga tak boleh bergerak kiri dan kanan. Jadi bila dia tak boleh bergerak kiri dan kanan, dia sedang memberikan internal forces horizontal. Okay, dia sedang memberikan internal forces horizontal. Okay, kamu tolak kereta tu yang kamu tarik handbrake tadi, daripada depan dia tak bergerak. Kamu tolak kereta daripada belakang pun dia tak bergerak. Sebabnya ada satu internal forces yang sedang melawan force yang kamu kenakan. Okay, internal forces tu apa? Internal forces tu adalah RAX. Okay, RAX. Okay. Dia melawan tindakan kamu. Arah horizontal. Kalau roller tadi, dia tak menghalang. Kamu tolak, dia bergerak. Okay. Kalau RAX ni maksudnya kamu tolak, dia tak bergerak. Sebab ada RAX. Okay. Kamu tolak daripada atas pun, dia tak bergerak pasal ada internal forces daripada bawah. Okay. Okay, yang ketiga adalah fixed support. Okay, fixed support ni kamu ibaratkan satu tiang yang keluar daripada konkrit. Okay. Satu tiang yang keluar daripada konkrit. Okay. Ataupun kamu cucuk pen ke pensel dalam tanah. Okay. Dia akan memberi internal forces vertical, okay, RAY. Dia akan memberikan internal forces horizontal, RAX. Dia juga melawan sebarang rotation. Okay, jadi kamu dah cucuk pen tu separuh ke dalam tanah, boleh tak kamu pusingkan dia? Ibarat macam tu. Tak boleh pusing. Okay, cucuk separuh pen dan ataupun pensel dalam tanah, kamu tak boleh pusing. Tapi kalau kamu belum cucuk, kamu letak, pen tu boleh pusing tak? Letak atas tanah. Okay, letak aja, tak cucuk. Letak. So, pensel tadi kamu boleh pusing ke kiri ke kanan. Okay, itu memberikan tak ada, dia punya rotation dia free. Tak ada daya yang menghalang. Tapi kalau kamu cucuk pen tu separuh ke dalam tanah, ada satu daya yang menghalang objek tu daripada berpusing. Okay. Juga internal forces yang kita kenali sebagai moment. Okay. Yang kita kenali sebagai moment. Okay. Pen kamu cucuk separuh dalam tanah, kamu nak pusing dah tak boleh. Okay. Tak boleh sebab ada moment yang menghalang. Moment dalaman, internal moment yang menghalang pen ataupun pensel tadi daripada berpusing. Okay. Kamu tolak ke kiri, dia tak bergerak. Kamu tolak ke kanan, tak bergerak. Itu disebabkan internal forces RAX. Okay. Kamu tekan ke bawah,
dia tak bergerak, kamu nak cabut pun macam ada daya yang menghalang. Okey, itu internal forces yang menghalang. Okey, RAY. Okey, ini 3 jenis support yang kamu kena tahulah. Okey, dalam structure ini adalah 3 jenis reaction yang utama. Okey. Okey. Roller, pin dan juga fixed end. Okey, kena bezakan. Okey. Secara ringkasannya roller ni ada satu saja reaction. Okey, apa dia? RY lah. Okey, biasa kita tulis RY. Okey. Vertical direction only. Pin, okey, atau hinge. Ada dua unknown. Okey. Arah vertikal dan juga arah horizontal. Okey, RX dan juga RY. Arah horizontal RX, arah vertikal RY. Tapi kalau fixed end, dia ada 3 unknown. Okey, ada 3 unknown. Okey, arah X, arah Y dan juga rotation. Okey, arah X, arah Y dan juga rotation. Okey, rotation ni kita namakan dia moment. Okey, RX, RY dan M. Okey. Vertical, horizontal dan rotation. Okey, habis untuk chapter 1. Okey, kita pergi chapter 2. Okey, ni untuk chapter 2. Okey, equilibrium forces, shear force and bending moment. Okey, konsep dia antara force and reaction saya dah terangkan sebelum ni. Bila ada external forces, ada internal forces yang melawan kepada external forces tu. Okey, bila ada beban dikenakan, okey, ada internal forces yang melawan. Tapi kalau internal forces tu tak mampu ataupun tak cukup untuk melawan, so structure tu akan failure lah. Okey. Okey. Selagi dia boleh melawan, dia akan memberikan nilai yang sama dengan external forces. Okey, selagi dia memberikan nilai yang sama, dia dalam keadaan equilibrium. Okey. Okey, selagi dia memberi nilai yang sama, dia dalam keadaan equilibrium. Okey. Okey. Ini keadaan-keadaan lah. External forces datang daripada bola, datang apa? Contoh bola datang kerana ditahan. Okey, ditahan tu ada internal forces yang menahan dengan daya yang sama. Okey. Banyak lagi keadaan lain. Kita nak belajar tentang beam. Okey, ada siapa nak cakap ke? Ada siapa-siapa nak cakap? Boleh teruskan sebab tadi saya dengar ada bunyi mic. Okey, saya teruskan. Okey, beam. Semua tahu beam Beam ni adalah rasuk. Okey, biasanya rasuk ni diletak di atas tiang. Okey, dia menanggung beban lantai daripada atas. Okey, dia menanggung lantai. Kalau ada tingkat atas kalau ada tingkat atas, ada lantai tingkat atas tu, lantai tu akan ditanggung oleh beam. Okey. Berat daripada lantai pergi ke beam, berat daripada lantai dan beam tadi akan pergi kepada tiang pula. Okey, itu konsep structure lah. Okey, kemudian daripada tiang, load tu akan pergi kepada footing, daripada footing barulah diagihkan ke bumi. Okey, bumi yang menanggung. Okey, itu structure. Okey, sekarang kita nak ambil part, kita nak ambil bahagian beam sahaja. Ini kat yang kamu ibaratkan beam. Okey, kat bawah ni ada support. Ini kamu ibaratkan dia macam jambatan lah. Okey, jambatan. Okey, jambatan bawah tu kadang-kadang kamu nampak ada benda yang support dia. Itu sebelah mesti pin, sebelah mesti roller. Okey. Bahagian yang ada roller ni biasanya atas ni ada macam jiri-jiri apa? Dia ada gap sikit. Okey, dia ada gap sikit.
supaya beam ni dia bila dia kembang dia akan bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Okey. Bila panas dia bergerak kiri dan ke kanan. Okey, tu beam jalanlah, tapi ini untuk simple support beam mesti ada pin, mesti ada roller. Okey. Putus ke? Skrin saya keluar tak sekarang? Okey. Keluar Okey. Ni contoh beam. Okey, atas beam ni ada load. Okey, ada load yang dikenakan. Berapa jumlah load yang dikenakan? Jumlah load yang dikenakan adalah 3 kilonewton per meter. Okey. Jumlah load yang dikenakan adalah 3 kilonewton per meter. Berapa panjang beam? Panjang beam adalah 8 meter. Okey. Ada pin, ada roller. Dekat pin ada berapa reaction? Okey. Ada dekat pin ada berapa reaction? Boleh on mic jawab seorang. Dekat pin ada berapa reaction? Okey, satu kan. Okey, dekat pin ada 2 reaction Okey, nak kena saya balik semula ke? Kita tengok dekat pin ada 2 reaction. Reaction apa? Rx dan juga Rx dan juga Ry. Okey, dekat pin ada 2 reaction. Dekat roller ada berapa reaction? Yes. Baru betul kali ni. Okey. Pin 2 reaction, roller ada 1 reaction. Okey, dekat pin ni ada reaction Ry, vertical, arah atas ke bawah ataupun bawah ke atas, Ry, dan pada pin juga ada satu lagi daya horizontal. Okey, ada daya horizontal. Okey, Rx. Okey, Rx. Kemudian pada roller sebelah kiri ni ada satu reaction iaitu Ry sahaja. Okey, Ry sahaja yang menanggung beban daripada atas. Kiri kanan dia tak tanggung sebab dia roller. Okey, dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. So dia tak tanggung beban kiri dan ke kanan. Tapi pin dia tak boleh bergerak kiri dan kanan. Sebab tu dia ada satu lagi reaction horizontal. Okey, dia ada vertical, dia ada horizontal. Untuk roller dia hanya ada vertical saja. Kiri kanan dia tak halang pergerakan tu. Okey, so dia tak ada internal forces Rx. Okey, horizontal dia tak ada. Dia hanya satu ke atas saja. Okey. Ini contoh dia punya shear force diagram. Daripada rasuk ni, bentuk shear force diagram dia adalah seperti kat bawah ni. Okey, macam mana nak lukis diagram ni? Okey, ni benda yang kamu kena buat nanti. Kamu kena lukis diagram. Okey, diagram shear force diagram dan juga bending moment diagram. Macam mana nak lukis shear force diagram macam ni? Macam mana nak lukis bending moment diagram macam bawah ni? Okey. Itu yang menjadi persoalan dia. Okey. Okey, kita hanya kenal sekarang ni load. Load 3 kN per meter dan jarak dia 8 meter. Kamu kenal reaction dekat sini sebagai Ry. Sini pun Ry. Kemudian dekat sini ada lagi satu Rx. Okey. Sebenarnya kamu kena dapatkan berapa nilai reaction sebelah kanan ni. Okey, vertical dan juga sebelah kiri ni. Vertical. Ada 2 reaction sebelah kiri dan sebelah kanan pada support. Yang ni support Support pin, support roller. So pada support ni ada reaction ke atas, pada support kanan ni pun ada reaction ke atas. So berapa nilai reaction tu adalah nilai yang kamu kena carilah. Okey. Reaction pada roller vertical, reaction pada pin
vertical ke atas. Okay, dua nilai reaction yang kamu kena cari. Okay. Bila dapat nilai tu, barulah kamu boleh lukis kamu punya shear force diagram. Okay, sekarang ni kamu hanya tengok dia punya diagram. Okay, ada free body diagram. Atas ni adalah free body diagram. Bawah ni adalah shear force diagram. Okay, shear force diagram. Okay, atas adalah load diagram. Yang ni adalah shear force diagram. Yang ketiga adalah bending moment diagram. So, dua benda ni lah yang kamu nak kena lukis nanti. Okay. Tapi pertama sekali kamu kena dapatkan reaction pada pin dan juga pada roller. Okay. Pada pin dan juga pada roller. Okay, sebelum kita dapat lukis shear force ni. Okay, macam mana cara dia nak kira reaction? Okay, itu yang menjadi persoalan sekarang. Macam mana nak cari reaction? Macam mana nak cari nilai reaction? Ini dah contoh lain lah. Okay, simply supported beam. Okay, kita tengok yang contoh yang ini. Simply supported beam. Ada beam. Kemudian ada shear force. Bawah ni adalah shear force diagram. Yang ketiga ni adalah bending moment diagram. Okay, daripada load diagram. Ini adalah free body diagram sebab reaction tu kamu dah tak bagus Saya check balik kenapa dia tak bagus. Non-optimal. Tak keluar Tak keluar ke skrin saya ni? Tak dengar. Connection poor lah pula sekarang ni. Aduh. Macam mana lah boleh jadi macam ni? Tadi okey je, good. Okay. Kenapa jadi macam ni? Okay, saya teruskan sikit lagi lah. Okay. Ke tak keluar dia punya skrin? Skrin keluar tak? Skrin tadi keluar saya teruskan. Baru keluar. Okay, dah okey sikit kot. Okay, ni contoh yang kedua. Ada beam. Okay, ada reaction. Okay, ada reaction. Okay, ni wakil kepada beam tadi. Tadi ada load diagram. Ini adalah free body diagram. Okay, load diagram. Tukar kepada free body diagram. Okay, pada free body diagram ni. Tadi ada roller. Sebelah kanan ada pin. Okay, sekarang ni dah diwakili oleh ada arrow ke atas. Betul? Dua arrow ni adalah reaction yang ada pada support tadi. Okay, support roller. Ni support pin. Okay, ni support pin. Okay, reaction ni lah, nilai reaction kat sini lah yang kamu kena cari nanti. Okay, kamu cari nilai reaction kat sini. Kemudian barulah boleh lukis free body diagram kat bawah ni. Okay, baru boleh lukis free body diagram kat bawah ni. Kemudian daripada shear force diagram ni, bawah ni shear force diagram. Daripada shear force diagram ni barulah kamu boleh lukis moment pula. Okay. Secara mudahnya daripada shear force boleh lukis moment. Tapi sebenarnya daripada free body diagram ni pun boleh lukis moment. Okay. Cuma dia by calculation lah. Okay. Lebih mudah kalau kita pakai shear force diagram, kita lukis moment. Okay. So kita lukis dulu shear force diagram. Sebab maklumat pada shear force kita nak guna, maklumat pada moment pun kita nak guna. Okay. Jadi kita kena lukis dua-dua. Okay. Alang-alang kita pilih yang mudah, kita pilih nak lukis bending moment menggunakan shear force. Okay. Diagram ni kena ingatlah nanti nak lukis ni. Okay. Nanti nak lukis dua-dua ni. Ini tujuan kita untuk tak topik ni. Okay. Kita nak kira reaction. Kita nak lukis shear force diagram. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, kita nak kira moment.
Okey. Okey, itu matlamat kita untuk topik ni. Okey, ni contoh rasuk. Okey, budak ni tengah jalan atas satu rasuk lah. Ataupun beam. Okey. Ni budak ni ni contoh beam lah. Contoh beam, budak tengah berjalan atas dia. Okey, ni pun contoh beam. Real punya beam pada structure yang real. Okey, macam mana bentuk roller? Okey, kamu dapat tengok sikit lah macam mana bentuk roller. Ada 2 roller kat bawah ni. So, ini point ni adalah point roller. Macam mana bentuk pin? Pin macam sebelah kiri ni. Okey. Ini structure jalan. Okey, cantilever beam. Okey. Cantilever beam ni dia terus masuk ke dalam dinding. Dia not allow rotation. Dia not allow horizontal force. Dia juga not allow vertical forces. Bila not allow ni, dia sebenarnya memberikan internal forces. Okey. Jadi not allow tu sebenarnya dia lawan. Okey. Dia lawan tu adalah internal forces. Okey. Dia tak bagi rotation. Maksudnya ada internal moment. Dia tak bagi bergerak kiri dan kanan. Maksudnya ada internal forces horizontal. Dia tak bagi bergerak atas ke bawah. Itu maksudnya ada internal forces vertical. Okey. Ini contoh pada structure. Feet support. Ini besi ni terus masuk ke dalam dinding. Okey, ini adalah contoh free end. Macam ni tadilah ni. Sebelah kanan ni adalah free end. Sebelah kanan ni adalah free end. Free end ni macam mana? Okey, ni contoh free end. Okey. Fixed support, depan ni free end. Okey. Fixed support, depan ni free end. Okey. Free end, fixed support. Free end, dekat sini fixed support. Okey. Tu fixed support. Yang seterusnya adalah overhanging beam. Banyak ke? Okey, cukup lah. Okey, yang seterusnya adalah overhanging beam. Macam mana overhanging beam ni? Okey. Dia adalah, kalau fixed support pun dia overhanging. Okey, fixed support pun overhanging. Tapi kalau overhanging beam ni, dia ada 2 support. Ada pin, ada roller, kemudian ada lagi yang julur keluar. Okey. Yang julur keluar ni adalah overhanging. Okey. Yang julur keluar yang sebelah kanan ni adalah overhanging. Okey, simply support tapi plus overhanging beam. So kita namakan sebagai overhanging beam. Ada pin, ada roller, tapi beam dia lebih panjang daripada pin dan roller. So yang lebih, bila ada lebih je, kita namakan dia sebagai overhanging beam. Okey, contoh pada real structure, kamu tengok kat bawah ni lah. Ada 2 support, kiri, kanan. Tapi kedua-dua belah dia ada overhanging. Okey, sebelah kiri ada overhanging, sebelah kanan pun ada overhanging. Okey. Ini contoh overhanging beam. Okey. Yang seterusnya adalah continuous beam. Okey, continuous beam ni macam mana? Pada satu beam tu dia ada banyak support. Okey. Macam contoh, macam jambatan, ya support. Kat sini support. Kat sini support. Kat sini ada support. Kat sini ada support. Support.
sepanjang jambatan ni ada support daripada bawah. Okey. Jambatan panjang, bawah ni ada support. So, jambatan yang panjang ni adalah continuous beam. Okey. Contoh ni, yang sebelah kiri ni, beam panjang, kemudian ada 3 support. 4 support. Lepas sampai ujung ni ada 4 support lah. Ni belum siap lagi. Dah ada 4 support lah. Ini adalah continuous support. Okey. Okey, macam ni Ada 3 support. Okey. Ada 3 support vertical ni maksudnya overhanging lah. Kalau ada 2 saja tak. Okey, kalau ada 2 saja kalau ada 2 saja dia overhanging. Tapi ada 3 ni maksudnya dia continuous beam. Ada 3 support vertical ni maksudnya dia continuous beam. Okey. 3 jenis beam. Okey. Simply support, fixed end ataupun cantilever. Fixed end ataupun cantilever Yang seterusnya adalah overhanging. Okey. Kemudian continuous beam. Okey. Type of beam support. Okey, type of beam support tadi kita dah belajar dalam chapter 1. Ada roller, ada pin, ada fixed end, ada fixed. Okey. Itu adalah support untuk beam. Okey. Support untuk beam ada 3 jenis. Okey. Dalam chapter 1 kita belajar type of support. Okey. Ketiga-tiga type of support ni digunakan untuk beam. Okey, apa dia support ni? Roller, pin dan juga fixed end. Okey, macam mana reaction untuk roller? Daripada vertical saja. Okey. Macam mana support? Macam mana reaction untuk pin? Ada 2. Vertical dan juga horizontal. Vertical dan juga horizontal. Okey, macam mana support untuk fixed end? Okey, fixed end ada 3 reaction. Vertical, horizontal dan juga rotation. Okey. Itu 3 support yang digunakan untuk beam. Okey. Kena ingatlah bentuk dia macam mana, reaction dia macam mana. Okey. Bentuk dia mungkin bulat, kemudian tapak macam ni. Pin macam mana? Pin macam ni. Ataupun kamu lukis dia sebagai segitiga saja. Fixed end macam mana? Fixed end terus masuk dalam dinding. Okey. Reaction dia macam mana? Lukis saja arrow ke atas. Reaction untuk pin macam mana? Lukis saja arrow ke atas dan juga arrow ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Arrow untuk fixed end macam mana? Ke atas, ke kiri ataupun ke kanan, dan juga lagi satu adalah rotation. Okey, yang pusing arah jam ataupun lawan jam. Okey. Pin, roller dan juga fixed end. Okey. Ini bentuk-bentuk dekat yang digunakan pakai untuk industri lah dalam construction. Bentuk-bentuk macam ni digunakan untuk pin support. Okey, pin support. Okey, itu untuk chapter 2. Untuk ni roller dah tegang tadi. Ni roller pada construction. Ni types of roller yang digunakan. Okey. Okey, big structure ataupun takal je macam ni. Ataupun roda. Dia boleh dijadikan roda ataupun takal. Okey. Ada beam, kemudian ada tiang. Tiang ni ada corbel. Atas corbel ni diletakkan roller. Itu application pada construction lah. Roller. Kena fixed end. Fixed end adalah normal construction dia akan pakai beam yang terus ikat dengan tiang. Okey, katakan ni tiang.
So dia terus ikat dengan tiang. Dia tak boleh rotate, dia tak boleh bergerak kiri dan kanan, dia tak boleh gerak atas dan bawah. Itu construction. Ini biasa buat bangunan memang banyak pakai macam ni. Okey, kalau buat jambatan banyak pakai roller dan pin. Okey, kalau buat bangunan banyak pakai feet support. Okey. Okey, ni keadaan load, ni ada beam. Okey. Dia punya shear force dia akan menjadi macam kat bawah ni lah. Kalau uniformly distributed load ataupun beban teragi seragam, okay, dia setiap bahagian tu akan mengalami perubahan. Sebab tu dia bentuk dia curve. Tapi kalau point load antara kiri dan tengah ni sampai P ni dia tak ada perubahan. Dia straight lah, dia straight. Kalau uniform distributed load ni dia curve. Bentuk dia curve. Jangan lukis uniform distributed load ni sebagai garis lurus. Sebenarnya ada statically determinate dan juga statically indeterminate beam. Untuk mechanics of structure kita hanya cover statically determinate beam. Statically determinate beam ni apabila unknown dia ada 3 saja. Dalam satu beam tu ada 3 unknown. Kalau lebih daripada 3, dia kategori dia adalah statically indeterminate structure. Ini dia punya different lah antara determinate dan juga statically indeterminate structure. Boleh hafal ni kalau tanya dalam quiz lah biasanya. Kalau test biasa tanya tentang calculation saja. Type of load. Tadi saya dah terangkan sikit. Ada point load, ada beban teragi seragam. Point load macam mana? Point load ada yang tegak macam ni. Ada juga yang sanding. Sanding ni ada sudut lah. Sudut tu kena ambil kira sebab beban sanding ni dia memberikan 2 daya pecahan dia. Beban sanding akan memberi 2 daya pecahan dia. Ini kalau macam ni bentuk dia, so akan ada daya daripada atas ke bawah dan juga pecahan yang kedua adalah daripada kiri ke kanan ke point ini. Satu daya sanding bila kita leraikan dia jadi 2 daya, satu atas ke bawah, satu lagi kiri ke kanan. Mengikut sanding dia lah. Kalau atas ke bawah macam ni je, dia tak perlu leraikan. Dia akan jadi atas ke bawah macam ni lah. Contoh kalau point load ni, contoh macam ni ada kolom, ada beam. Kemudian pada beam ni ada kolom lain. So sebenarnya kolom ni memberikan point load kepada kat sini. Kat area ni. Dia memberikan point load macam gini. Dekat sini. Contohnya ni kolom A akan memberikan internal forces kepada beam ni. Kolom B akan menjadi internal forces dekat ujung sini, dekat tempat mana dia berada ni. Dan kolom C ni dia akan menjadi load. Load kat mana? Dekat point mana dia berada. Yang kedua adalah uniformly distributed load. Beban teragi seragam. Beban teragi seragam. Contoh macam ni lah. Apa dia beban teragi seragam ni biasanya apa? Contohnya berat beam tu sendiri itu beban teragi seragam sebab sepanjang beam tu saiz dia sama saja. Ataupun dekat atas, tingkat atas tu ada kolam air. Jadi dia tak memberikan point load. Jadi dia memberikan beban teragi seragam seluas kolam itu.
Okey, itu beban teragi seragam. Okey, dia tak sama dengan point load. Okey, tapi dia ada pusat tumpuan lah dekat mana sebenarnya point dekat, kalau kolam tu biasanya dekat tengah tu akan memberikan load yang paling tinggi lah. Kita boleh wakilkan sebagai satu load pada point tu. Yang ketiga adalah moment. Moment ni adalah rotation. Moment ni adalah rotation. Jadi load rotation ada internal forces je yang melawan, iaitu moment. Moment. Jadi kita kena kira juga untuk moment. Kalau force horizontal di kiri kanan, kalau vertical atas bawah, kalau moment ni kita wakilkan dia sebagai arah jam ataupun lawan jam. Kalau vertical ke atas positif. Sebab tu banyak kamu tengok ke atas. Maksudnya ke atas positif. Internal forces ke atas positif. Internal forces ke kanan positif. Internal forces ke kanan positif. Kalau yang horizontal. Kalau yang moment, internal moment arah jam positif. Internal forces lawan jam negatif. Arah ni dia memberikan, dia walaupun value sama, tapi magnitude mungkin sama, tapi arah ni sebenarnya memainkan peranan. Arah jam positif, arah lawan jam negatif. Kita bezakan arah dia dengan positif dan juga negatif. Next nanti kita akan lukis free body, macam mana nak lukis free body diagram. Untuk next punya lesson, kamu boleh rujuk kepada WhatsApp yang saya hantar tadi, sebab itu adalah kaedah macam mana kamu nak buat tutorial 1. Kamu boleh download tutorial 1 dekat CDOS, dan cuba buatlah beberapa soalan. Kaedah dia kamu boleh rujuk kepada WhatsApp yang saya bagi. WhatsApp ni kan ada link-link ni kan, semua tengok semua sekali video. Dan cuba buat soalan 1, 2 dan 3. Kalau boleh buat semua pada tutorial 1. Pada tutorial satu tu buat semua soalan. Tengok video-video ni dan belajarlah macam mana nak buat, nak cari reaction. Tutorial 1 tu tentang reaction saja. Dia tak berkenaan dengan shift force diagram, tak berkenaan dengan bending moment diagram lagi. Kita tak masuk lagi, tutorial 1 tak sentuh tentang tu lagi. Jadi buat dulu tutorial 1, based on YouTube yang saya sharekan dia punya link ni. Jadi esok kita akan tengok lah. Esok pukul 8 pagi kita tengok. Kamu boleh sharekan kamu punya calculation lah dalam kelas esok. Kita tamatkan kelas kita tamatkan pada 2.1.7 draw for free body diagram. Setakat ni ada nak tanya? Yang saya record ni nanti saya boleh sharekan balik dalam ya. Apa? Saya pun tak pasti dia jadi ke tidak ni. Kalau ada nanti saya akan sharekan dia punya link dia. Ni saya tengah record. Mungkin saya letak dalam YouTube. Nanti akan share. Repeat. Ya. Apa tu? Ya.
Tutorial 1 kamu download dekat CDOS. Tutorial 1 download kat CDOS ni. Keluar tak? Okay, bila kamu download tutorial 1 dalam CDOS tu, kamu buka, kamu download tutorial 1, dia akan keluar ni. Okay, ada jawapan sini untuk kamu semak. Okay, kamu semak. Ada jawapan. Okay, pastikan cara buat tu betul lah mengikut note. Okay. Ya, cuba buat dulu beberapa soalan. Okay, sebab saya akan sentuh lagi benda ni. Tapi kamu cuba dulu supaya kamu lebih cepat faham. Okay, ni dulu tutorial 1 download pada CDOS dan cuba buat. Macam mana nak buat, boleh refer YouTube yang saya share link kan. Banyak tu YouTube tu. Tengok semua sebab dia pendek-pendek aja. Boleh kita tamatkan kelas Okay, sekian.